Assalamualaikum. Saya Mak Faizul bin Fauzi 29015 dan ahli saya iaitu Nur Akilah Abdullah Suhaimi 290448 dan Syazwana binti Arifin 290468 akan membentangkan berkenaan cukai barangan dan perkhidmatan di Australia. Pengenalan kepada cukai di Australia. Cukai yang dijalankan di Australia adalah cukai barangan dan perkhidmatan, iaitu GST. Yang mana jenis cukai ini cukai yang dikenakan ke atas kebanyakan barang dan perkhidmatan domestik. Tarikh cukai ini diperkenalkan pada 1 Julai tahun 2000 bagi menggantikan cukai tidak langsung yang sedia ada, dan kadar cukai yang dikenakan iaitu 10%, diuruskan oleh ATO iaitu Australian Taxation Office. Sistem percukaian maju Australia mempunyai sistem percukaian yang maju. GST adalah salah satu elemen utama dalam sistem cukai. Pengenalan GST menunjuk keperluan dan reformasi cukai yang menyeluruh. GST Australia dijadikan contoh oleh negara lain dalam reformasi cukai penggunaan. Konsep GST di Australia, cukai tidak langsung dikenakan pada setiap tahap rantaian bekalan. Pembayar akhir, kos cukai ditanggung oleh pengguna akhir. Kredit GST, iaitu peniaga boleh menuntut kredit untuk GST yang dibayar pada input perniagaan. Beban cukai neutral bagi perniagaan kerana mereka boleh menuntut kembali cukai yang dibayar. Sejarah GST di Australia sebahagian daripada reformasi ekonomi untuk menyelaraskan sistem percukaian dan meningkatkan kecekapan ekonomi. Sebelum GST, Australia menggunakan cukai jualan yang kompleks dan tidak seragam. Matlamat pengenalan GST menghapuskan ketidakcekapan dan mewujudkan sistem percukaian yang lebih mudah difahami dan diuruskan. Analisis cukai. Definisi cukai. Cukai barangan dan perkhidmatan GST adalah jenis cukai pengguna yang dikenakan ke atas bekalan barang dan perkhidmatan di setiap peringkat rantaian bekalan. Di Australia, GST dikenakan pada kadar 10% ke atas kebanyakan barang dan perkhidmatan yang dijual untuk kegunaan domestik. GST merupakan cukai tidak langsung di mana peniaga bertindak sebagai pengumpul cukai bagi pihak kerajaan dan pengguna akhir yang dikenakan. Tujuan cukai. Tujuan utama penggunaan GST di Australia adalah untuk merasionalisasikan sistem percukaian dan menggantikan pelbagai cukai jualan dan perkhidmatan yang lebih kompleks dan tidak seragam. GST juga bertujuan untuk meningkatkan hasil kerajaan secara efisien, mengurangkan pengelakan cukai dan memperluas asas percukaian negara. Klasifikasi cukai. Fiskal cukai, sistem nilai tambah di mana peniaga boleh menuntut kredit GST yang telah dibayar pada pembelian input perniagaan mereka, mengurangkan beban cukai pada setiap peringkat. Struktur kadar cukai. GST di Australia beri kadar cukai seragam 10%. Kadar cukai ini dikenakan tanpa mengenal jenis barang atau perkhidmatan kecuali yang dikecualikan. Ini bermaksud semua pengguna membayar kadar yang sama, menjadikan lebih mudah untuk diuruskan oleh kerajaan dan perniagaan. Asas cukai, semua bekalan dan perkhidmatan yang dikecualikan seperti perniagaan, penjagaan kesihatan, asas pendidikan dan beberapa barang keperluan tertentu. Sebagai contoh, penjualan barangan elektronik seperti telefon pintar dikenakan GST di mana pembeli akhir akan membayar 10% GST pada akhir produk. Walau bagaimanapun, jika pembelian tersebut melibatkan perkhidmatan kesihatan, asas seperti ubat-ubatan yang disubsidi oleh kerajaan, ia dikecualikan daripada GST. GST diklasifikasikan sebagai cukai tidak langsung kerana ia dikenakan pada penggunaan barang dan perkhidmatan. Kadar cukai. Kajian sejarah atau trend kadar cukai persen yang dikenakan dari tahun 2012 hingga 2023. Kadar GST di Australia sejak
telah kekal pada 10% sejak pengenalannya pada tahun 2000. Dari tahun 2012 hingga 2023, tidak ada perubahan dalam kadar GST, walaupun terdapat beberapa cadangan untuk menaikkannya bagi meningkatkan hasil kerajaan. Kekalnya kadar ini mencerminkan keinginan kerajaan untuk mengekalkan kestabilan dalam sistem percukaian dan mengelak impak negatif terhadap kos hidup. Seterusnya, prinsip percukaian. Bagaimana cukai yang dikenakan oleh negara yang dipilih bagi memenuhi prinsip keadilan dan kecekapan dalam pentadbiran cukai. Yang pertama adalah keadilan. GST dikenakan secara seragam ke atas semua pengguna berdasarkan penggunaan mereka dan tidak mendiskriminasi berdasarkan tahap pendapatan. Walaupun GST adalah berkonsepkan regresif, iaitu lebih membebankan golongan yang berpendapatan rendah, tetapi pengecualian ke atas barang keperluan seperti makanan asas membantu untuk mengurangkan kesan negatif terhadap golongan ini. Prinsip yang kedua adalah kecekapan. Pentadbiran GST adalah mudah dan jelas, dengan peniaga bertanggungjawab untuk mengumpul dan melaporkan cukai. Sistem kredit GST juga adalah untuk memastikan bahawa cukai tidak dikenakan berganda pada setiap peringkat rantaian bekalan, yang mengurangkan bebas cukai ke atas perniagaan dan menggalakkan kepatuhan cukai. Terdapat 5 rumusan hasil daripada penemuan dan analisis tajuk ini. Yang pertama adalah definisi GST. Cukai penggunaan tidak langsung yang dikenakan ke atas hampir semua barangan dan perkhidmatan di Australia. Yang kedua adalah matlamat pengenalan GST. Matlamat pengenalan GST adalah untuk memperkukuhkan sistem percukaian, menggantikan sistem cukai jualan yang kompleks, memastikan keadilan dalam pengagihan beban cukai kepada semua golongan. Yang ketiga adalah kadar GST. Kadar ini diperkenalkan pada tahun 2000 dengan kadar hanya 10%. Kadar ini kekal stabil untuk mengelakkan peningkatan mendadak dalam kos kehidupan seharian. Rumusan yang keempat adalah prinsip percukaian, terbahagi kepada dua, iaitu keadilan dan kecekapan. Pengecualian ke atas barang dan perkhidmatan asas untuk golongan yang berpendapatan rendah. Kecekapan adalah sistem kredit GST untuk menghalau cukai berganda dan memastikan pentadbiran yang efisien. Rumusan yang terakhir adalah pencapaian. Asas percukaian yang stabil, adil dan efisien. Kestabilan kadar GST mencerminkan usaha kerajaan dalam mengekalkan keseimbangan ekonomi sesebuah negara dan kesejahteraan rakyat. Implikasi cukai. Implikasi cukai yang dipilih terhadap kerajaan dan masyarakat. Dari segi sumber pendapatan kerajaan, GST memberikan pendapatan yang stabil dan signifikan, membolehkan peleburan dalam infrastruktur dan perkhidmatan awam. Yang kedua adalah kesan terhadap kos kehidupan, meningkatkan kos kehidupan, tetapi langkah mitigasi seperti pengecualian cukai ke atas barang asas membantu untuk mengurangkan beban kepada golongan yang berpendapatan rendah. Yang ketiga adalah kefahaman dan kesediaan masyarakat. Tahap kefahaman dan kesediaan masyarakat adalah kritikal untuk memastikan kejayaan dan penerimaan terhadap GST, seperti yang dinyatakan dalam kajian oleh Noor et Ali pada tahun 2016. Jana GST yang digunakan untuk pelbagai projek infrastruktur, kesihatan, pendidikan dan juga program sosial.
Sokongan alam sekitar. Hasil GST yang digunakan untuk program perlindungan alam. Peningkatan pendapatan. GST juga menyumbang kepada pendapatan kerajaan yang stabil dan signifikan sejak diperkenalkan pada tahun 2000 dengan kadar tetap sebanyak 10%. Sistem percukaian yang kuat mengurangkan pergantungan kepada cukai pendapatan dan membantu untuk mengekalkan dasar fizikal yang seimbang oleh sesebuah negara. Yang terakhir, implikasi terhadap masyarakat. Peningkatan kos kehidupan. GST meningkatkan kos barang dan perkhidmatan tetapi memberi kesan kepada pengguna, terutama golongan yang berpendapatan rendah. Yang kedua adalah kestabilan ekonomi. GST memberikan sumber pendapatan yang konsisten bagi membolehkan kerajaan melabur dalam perkhidmatan awam yang berkualiti. Seterusnya, pertumbuhan ekonomi. Sistem GST yang mudah menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan. Seterusnya, langkah mitigasi. Pengecualian dan kadar SIFA untuk barang asas mengurangkan beban kepada golongan yang berpendapatan rendah. Terdapat 5 kesan ke atas kerajaan yang mempengaruhi hasil cukai, bajet dan dasar fizikal. Kesan yang pertama adalah kesan ke atas hasil kerajaan. GST di Australia sejak diperkenalkan pada tahun 2000 menjadi sumber pendapatan utama kerajaan, membantu mengekalkan kestabilan keuangan negara. Hasil GST juga digunakan untuk membiayai sektor seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur, menyokong kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Menurut Bako pada tahun 2018, pendapatan cukai yang konsisten adalah penting untuk pembangunan ekonomi dan bandar pada sesebuah negara. Kesan yang kedua adalah kesan ke atas bajet. GST membantu kerajaan Australia untuk mengurangkan kebergantungan kepada cukai pendapatan, membolehkan perancangan bajet yang lebih seimbang dan komprehensif. Kestabilan hasil ini menyokong perancangan perbelanjaan untuk jangka masa yang panjang dan dapat mengurangkan risiko defisit bajet. Kajian ini telah dilakukan oleh Rahman Al-Ad pada tahun 2017 yang menunjukkan bahawa struktur percukaian seperti GST memudahkan perancangan bajet yang lebih efisien dan pengagihan sumber yang lebih baik. Kesan yang ketiga adalah kesan ke atas dasar fiskal. GST membantu Australia untuk mengekalkan dasar fiskal yang kukuh dan memperluaskan asas cukai, mengurangkan kebergantungan pada cukai pendapatan dan mendorong pelaburan serta pertumbuhan ekonomi. Azmi al-Al pada tahun 2019 menyatakan bahawa sistem seperti GST menyokong dasar stabil fiskal dan mampan memberi fleksibiliti dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global tanpa menjejaskan kestabilan keuangan. Kesan yang ketiga adalah kesan ke atas masyarakat. Kesan cukai terhadap pelbagai kumpulan masyarakat, tingkah laku ekonomi dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Kesan ke atas pelbagai kumpulan masyarakat adalah pelaksanaan GST di Australia memberi beban lebih berat kepada golongan yang berpendapatan rendah kerana sifatnya yang regresif di mana mereka perlu membayar sebahagian besar pendapatan mereka kepada cukai. Kajian telah dibuat oleh Kajian Bin Adnan pada tahun 2015 menunjukkan pengguna berpendapatan rendah lebih sensitif terhadap kenaikan kos akibat daripada GST. Situasi
Kesan pengelakan dan pelarian cukai. Analisis kesan pengelakan dan pelarian cukai serta jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan akibat daripada tindakan ini. Pengelakan cukai, kesan terhadap kerajaan dan masyarakat. Pengelakan cukai GST di Australia seperti manipulasi laporan kewangan dan tuntutan salah mengakibatkan kehilangan hasil kerajaan yang penting untuk pembangunan. Kajian oleh Nur Tukipan dan Azman menunjukkan bahawa kurangnya pemahaman cukai boleh mendorong pengelakan, isu yang juga berlaku di Australia. Pelarian cukai, strategi korporat dan implikasinya. Pelarian cukai di Australia sering melibatkan syarikat besar yang memanfaatkan celah undang-undang untuk mengurangkan GST termasuk dengan menstrukturkan transaksi atau beroperasi di luar negara. Ini dapat menjejaskan hasil kerajaan. Kajian oleh Azmi pada tahun 2019 menunjukkan bahawa sistem cukai yang kompleks dan tidak cekap seperti GST boleh menyebabkan pelarian cukai. Jumlah kerugian kerajaan akibat pengelakan dan pelarian cukai, kerugian hasil kerajaan akibat pengelakan dan pelarian cukai boleh menjejaskan kemampuan untuk menyediakan perkhidmatan awam dan mengurus ekonomi. Kajian oleh Syuhaili dan Arifin pada tahun 2023 menekankan pentingnya pemantauan kewangan negara dan dalam konteks GST, kerugian ini merendahkan kemampuan kerajaan untuk melabur dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data sokongan. Fakta dan data dalam tahun 2012 hingga 2023, implikasi terhadap kerajaan. Statistik di Australia, GST menjadi sumber pendapatan utama bagi kerajaan pada tahun 2022 hingga 2023. GST menyumbang 14.2% kepada pendapatan cukai, menunjukkan peningkatan dalam penggunaan barangan dan perkhidmatan, membantu menstabilkan ekonomi, terutama selepas pandemik, memperluaskan asas GST dengan memasukkan barangan dan perkhidmatan yang dikecualikan seperti makanan dan perkhidmatan kesihatan, boleh meningkatkan hasil GST sebanyak 22.5 bilion setahun. Implikasi terhadap masyarakat, GST meningkatkan kos barangan dan perkhidmatan. Mereka membelanjakan sebahagian besar pendapatan mereka untuk barangan asas yang dikenakan GST. Pengecualian seperti makanan menyebabkan ketidakseimbangan dalam hasil GST. Data dan fakta sokongan pada tahun 2012 hingga 2023. Pendapatan GST meningkat sebanyak 14.4% pada tahun 2020 hingga 2021. Salah satu peningkatan tahunan tertinggi dalam dekad ini mencerminkan pemulihan ekonomi selepas COVID-19. Sumbangan GST kepada KDNK 3.4% pada tahun 2022 hingga 2023. Purata OECD 6.8%. Kepentingan GST di Australia tidak berkembang selari dengan ekonomi negara. Keperluan reformasi menyesuaikan sistem percukaian dengan perubahan corak perbelanjaan. Cadangan yang pertama, penambahbaikan penguatkuasaan dan pengawasan. Peningkatan pengawasan. Kerajaan perlu meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dari segi teknologi canggih menggunakan sistem audit automatik dan analitik data besar. Tujuannya adalah untuk mengurangkan pengelakan cukai dengan mengenal pasti corak pengelakan. Yang kedua, pengurangan beban cukai untuk golongan berpendapatan rendah, penggunaan rebate. Memperkenalkan rebate GST untuk golongan berpendapatan rendah,
Pengurangan kadar cukai. Mengurangkan kadar cukai untuk barangan dan perkhidmatan asas seperti makanan, ubat-ubatan dan perumahan. Tujuannya untuk meringankan beban cukai ke atas golongan berpendapatan rendah. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran dan kesefahaman masyarakat. Kempen kesedaran, kerajaan perlu melancarkan kempen mengenai pentingnya GST. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang penggunaan GST untuk membiayai perkhidmatan awam. Hasilnya dapat dilihat apabila penerimaan masyarakat terhadap GST meningkat. Penilaian semula kadar GST, kajian kadar GST, kerajaan perlu semak semula kadar GST semasa. Tujuannya untuk menyeimbangkan keperluan pendapatan negara tanpa membebankan pengguna dan melibatkan proses input daripada pakar ekonomi, peniaga dan wakil pengguna. Yang kelima, memperluaskan asas cukai untuk meningkatkan pendapatan, memasukkan sektor belum dicukai, perluasan asas cukai untuk sektor seperti perkhidmatan digital dan ekonomi gig. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan kerajaan tanpa menaikkan kadar cukai seperti ada. Penutup. Dari segi peranan GST, menjana pendapatan negara dan menyokong perbelanjaan awam. Dari segi impak, kesan terhadap golongan berpendapatan rendah, pengelakan cukai dan keberkesanan penguasaan, cadangan bagi penambahbaikan, pengurangan beban cukai, peningkatan pengawasan dan kempen kesedaran masyarakat, serta matlamat yang ingin dicapai adalah memastikan GST lebih adil dan berkesan untuk pembangunan ekonomi tanpa membebankan rakyat secara tidak wajar.